Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Azfar Propes. Nama aku Azfar. Video kali ini aku akan berkongsi berkenaan dengan satu serangga yang cukup mengganggu, terutamanya di restoran dan juga di kediaman, iaitu lalat. Aku teringat satu perumpamaan, orang kata kalau tak mampu jadi garam, jangan jadi langau. So, di sini langau ialah sejenis lalat, iaitu serangga terbang yang menjengkelkan, kotor dan boleh menyebabkan penyakit yang serius kepada kita. Terdapat banyak jenis lalat. Yang paling biasa kita temui ialah lalat rumah atau nama saintifiknya Musca domestica. Ada juga lalat buah, iaitu Drosophila melanogaster. Langau, nama spesies dia Caliporidae, dan lalat rama-rama Psychodidae. 4 jenis lalat yang aku sebutkan ini merupakan lalat-lalat yang mudah ditemui kerana tabiat mereka yang sukakan tempat-tempat yang kotor dan hinggap pada benda yang menjijikkan. Sudah tentu, kuman dan bakteria yang dibawa oleh lalat-lalat ini boleh kontaminate pada makanan dan seterusnya menyebabkan penyakit yang berbahaya seperti demam kepialu, taun dan disenteri atau kita panggil keradangan usus. Lalat rumah iaitu lalat yang paling banyak dan mudah ditemui, membiak di kawasan sampah yang lembap dan basah. Banyak juga ditemui pada ladang ternakan yang tiada sistem pengurusan najis yang baik dan juga kilang pemprosesan baja kompos. Premis yang berhampiran kawasan-kawasan ini akan terkesan. Yang kedua ialah lalat buah. Biasanya muncul apabila terdapat longgokan buah-buahan yang membusuk dan memburuk, seperti longgokan tempurung kelapa dan buah-buahan yang tidak disimpan pada suhu dan tempat yang betul, atau kulitnya dikupas dan terbiar. Juga pada makanan yang basi. Langau pula sering dilihat menghurung bangkai binatang atau air buangan sisa sembelihan. Juga sering menghurung najis manusia atau binatang. Akhir sekali, lalat rama-rama biasanya keluar dari saluran pembentungan najis, longkang tersumbat dan sistem paip buangan pada sinki. Kebanyakan lalat yang aku ceritakan tadi biasanya berkongsi tabiat yang sama. Yang pertamanya, longgokan benda-benda kotor, busuk, bangkai dan apa-apa saja benda yang basi akan mengeluarkan bau. So, bau ini akan memberi isyarat kepada lalat untuk mengesan tempat pembiakan. Lalat betina seawal usia 2 hari mampu bertelur berpuluh malah beratus telur dan seterusnya akan menghasilkan maggot ataupun yang kita panggil ulat sampah. Air dan kelembapan merupakan sumber yang penting kepada lalat. Tanpanya, lalat boleh mati dalam sehari atau 2 hari saja. Lalat mengeluarkan cecair atau kita panggil saliva untuk menghancurkan makanan solid. Sebelum menyedutnya, pengeluaran cecair ini akan menarik perhatian lalat lain untuk sama-sama menghurung kawasan tersebut. Kebiasaannya, kita akan nampak lalat memasuki premis secara berkumpulan. Lalat juga tertarik kepada cahaya atau kita panggil ia sebagai positif fototeksis, terutamanya warna yang berwarna gelap iaitu biru dan ungu. Trend memasang lampu yang pelbagai warna ini akan menarik perhatian lalat daripada jauh untuk memasuki premis. Lalat mempunyai tabiat rehat yang lama. Selain menghurung benda-benda yang kotor, lalat juga mudah didapati berehat pada dinding, lantai, meja, tali ampaian dan juga cermin tingkap. Lalat juga makan apa saja yang manusia makan. Sebab itu kita boleh menemui lalat ini di rumah, di restoran, di tempat-tempat manusia menjamu selera.
hayat lalat adalah singkat, iaitu kurang daripada sebulan, tetapi mempunyai kadar reproduction yang tinggi. Kadar reproduction yang tinggi ini akan menyebabkan kawalan terhadap lalat menjadi sukar. Aku bahagikan kawalan terhadap lalat ini kepada 3 komponen. Yang pertamanya ialah kawalan fizikal. Yang kedua, kawalan racun makhluk perosak. Yang ketiga, kawalan mekanikal. Okey, kita mulakan dengan kawalan fizikal. Sudah tentu, sanitasi merupakan antara langkah yang paling penting untuk mengatasi masalah makhluk perosak. Okey, premis perlulah sentiasa dalam keadaan bersih. Kurangkan kelembapan dengan sentiasa mengeringkan meja, lantai dan juga dapur. Kerap mengeluarkan sampah daripada rumah, dibuang jauh dari kawasan rumah dan terikat ketat di dalam plastik. Sisa lauk pauk, makanan mentah, buah dan sayuran juga hendaklah dibuang dengan segera. Makanan dan minuman sentiasa dalam keadaan tertutup. Pastikan tandas dan sistem kumbahan dalam keadaan yang baik. Baiki semua kerosakan pada paip dan saluran air bagi mengelakkan ia tersumbat dan bocor. Kutipan sampah oleh pihak berkenaan perlulah sentiasa mengikut jadual. Najis haiwan peliharaan seperti kucing, anjing atau apa saja binatang peliharaan di rumah perlulah dibuang dan dibersihkan kawasan tersebut. Seterusnya, lampu hiasan disebabkan sifat lalat iaitu positif fototeksis, maka kita perlulah mengurangkan dekorasi lampu atau lampu hiasan yang berwarna gelap seperti warna biru dan ungu. Yang terakhir sekali iaitu entry point. Kita kena pastikan kemasukan lalat itu adalah pada tahap yang minima, iaitu sentiasa tutup pintu terutamanya di bahagian belakang dan tingkap dan apa saja ruang yang membolehkan lalat itu memasuki ke premis kita. Selain daripada kawalan fizikal, kawalan racun makhluk perosak juga boleh dilakukan untuk penyelesaian jangka pendek. Penggunaan non-toxic pesticide digalakkan untuk semburan dalaman. Kaedah semburan seperti misting boleh dilakukan untuk tujuan menghapuskan lalat yang terlalu banyak di dalam premis. Juga boleh menggunakan kaedah umpan. Racun paretrin boleh digunakan untuk semburan luar premis bagi memberi kesan knockdown dan repellent. Terakhir sekali ialah kawalan secara mekanikal seperti pemasangan perangkat lampu UV dan pelekat gam menjadi opsi yang terbaik. Merupakan langkah jangka masa panjang. Tabiat lalat yang peka terhadap cahaya menyebabkan lalat tertarik pada cahaya dan seterusnya terperangkap pada pelekat gam. Terdapat banyak model UV light trap yang mempunyai pelbagai desain yang menarik dan juga dijadikan dekorasi di dalam kedai. UV lamp ini menjadi keperluan bagi kilang-kilang memenuhi syarat akreditasi sistem pengurusan keselamatan makanan seperti HACCP dan persijilan halal. Aku ada unboxing satu model UV lamp dan cara pemasangannya.
Aku rasa setakat ini dulu video kali ini. Semoga ada manfaat. Please subscribe, like dan komen ya. Assalamualaikum. Bye bye guys.